Menuduh Anwar berdendam dan zalim tidak wajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan surat tuntutan LOD kepada Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Salahuddin Hashim berhubung kenyataan beliau yang menuduh pengerusi Pakatan Harapan itu berdendam lebih teruk jika dibandingkan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Peguam Anwar dari firma SN Nair and Partners, dalam surat bertarikh 22 Februari, Awang dituntut menarik balik kenyataannya secara terbuka, memohon maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan fitnah itu lagi. Kami telah diarahkan oleh pelanggan kami untuk menuntut daripada anda seperti berikut: menarik balik perkataan fitnah secara terbuka, serta-merta dan tanpa ragu-ragu, serta menarik balik semua komen yang menyinggung perasaan dan memfitnah. Permohonan maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh kami sebagai penasihat undang-undang untuk disiarkan dalam akhbar dan media pilihan peguam kami. Dan aku janji bertulis oleh anda untuk tidak mengulangi sebarang komen atau dakwaan seperti dalam perkataan fitnah dalam artikel Lapor Malaysia Kini. Anwar juga menuntut Awang memberikan kos pampasan substantif atas kerosakan reputasinya sebagai Perdana Menteri serta semua kos perundangan yang timbul daripada perkara itu. Kami menunggu jawapan anda tanpa sebarang kelewatan. Jika pelanggan kami tidak menerima sebarang maklum balas yang memuaskan dalam tempoh 3 hari dari tarikh notis, arahan kami adalah untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap anda, kata surat itu seperti dipetik. Peguam Anwar menganggap komen Awang adalah tidak benar, membebankan, mengelirukan dan tidak munasabah serta berniat jahat. Kenyataan beliau itu dibuat untuk memburukkan imej Anwar di mata orang ramai sama ada di dalam atau luar negara, sehingga ia mendedahkan Perdana Menteri kepada kebencian dan penghinaan. Menurut LOD tersebut, Anwar tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan oleh agensi penguatkuasaan di negara ini. Justru tiada pendakwaan terpilih dibuat seperti yang dituduh Awang. Pada 21 Februari lalu, beberapa media memetik Awang sebagai berkata Anwar lebih berdendam berbanding Tun Dr. Mahathir selepas bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan didakwa atas tuduhan rasuah di mahkamah. Tapi bagi saya, kalau inilah permulaan Perdana Menteri yang ke-10 ini, the worst Prime Minister in Malaysia. Even Dr. Mahathir yang dikatakan zalim pun tidak setahap ini. Sifat balas dendam yang ada kepada Perdana Menteri 10 ini sangat kuat, sangat kuat dan sangat pendendam. Katanya kepada pemberita di lobi Parlimen, beliau mendakwa pertuduhan terhadap pemimpin Bersatu itu adalah pendakwaan terpilih. Bersatu PAS dan Gerakan adalah parti komponen Perikatan Nasional yang kini menjadi pembangkang setelah gagal membentuk kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Hairan sungguh, adakah tindakan kerajaan Pakatan Harapan membanteras rasuah itu satu kezaliman? Lebih teruk apabila Anwar dibandingkan dengan tindak tanduk Tun Dr. Mahathir selama memegang jawatan Perdana Menteri. Secara sinis, Ketua Komunikasi Keadilan Pahang Wan Fauzuddin Wan Samad menyenaraikan 10 dalil untuk melihat sejauh mana kebenaran kenyataan Awang. Jom channel rentas sebahagian daripadanya. Menurut Wan Fauzuddin, Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri telah mengarahkan Ustaz Ibrahim Libya serta berbelas-belas para pengikutnya ahli-ahli PAS di Memali ditembak oleh anggota keselamatan kerana dikatakan menentang kerajaan secara kekerasan. Menurut beliau, ramai pemimpin PAS dan pengikut PAS telah ditahan tanpa bicara di bawah Akta ISA ketika era Tun Dr. Mahathir. Kata Wan Fauzuddin lagi, sebaik saja Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2018, beliau terus menukar Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM, Peguam Negara, Ketua Polis Negara dan terus memburu musuh-musuh politiknya kecuali yang sanggup menyokongnya dan sertai partinya. Anwar jadi PM10 hingga kini tidak menukar sesiapa pun memegang jawatan penting tersebut. Anwar lebih zalim daripada Mahathir. Bedasnya, beliau juga membangkitkan sikap pemaaf Anwar terhadap pemfitnahnya. Apabila pemimpin PAS memfitnah Anwar, akhirnya takut disaman, pemimpin PAS tersebut memohon maaf. Anwar terus memaafkannya. Tegas Wan Fauzuddin dipercayai merujuk kepada Pesuruhjaya PAS. Siapa lagi kalau bukan Razman Zakaria. Hari ini kerajaan perpaduan yang diterajui Pakatan Harapan diketuai Anwar Ibrahim, rakyat merasa nikmat payung rahmah, iaitu jualan rahmah daripada makanan, barangan asas, buku sehingga kepada peralatan DIY.
apa yang dapat dibeli dengan RM5. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihak peniaga ingin membantu secara sukarela, ingin memberi sedikit sumbangan daripada keuntungan mereka. Malah Econsafe memberitahu jualan telah meningkat sebanyak 30%. Katanya selalunya peniaga mengamalkan kaedah loss leader, iaitu menjual dengan harga rugi untuk menarik pelanggan. Kaedah ini dinamakan crowd puller atau penarik orang ramai dan mewujudkan multiplier effect, iaitu kesan berganda. Saya sebagai menteri dan kementerian takkanlah dalam engagement ataupun dalam kita berbincang itu, kita rela untuk mana-mana peniaga membuat satu menu kelas rendah, ya, yang mungkin dah kuahnya cayak kata orang utara, ya, ataupun nasinya relax lah jelutong daripada beras yang tidak berkualiti, ataupun ikan atau ayamnya tidak berkualiti, ya. Takkanlah saya rela untuk menerima menu itu dan tanggungjawab maruah kementerian. Tetapi bila kita pergi pada setiap pasar raya itu, kita dapati lauknya atau menu yang premium. Nasi kandar Yasin, nasi kandar kayu sebagai contoh. Lauk itu lauk yang premium. Semua orang boleh menikmatinya. Rahmat for all, tak kira B40 atau bukan, tegas Salahuddin. Beliau berkata demikian dalam ucapan di Parlimen kemarin. Hasilnya, menurut beliau situasi menang-menang berlaku yang amat besar. Maknanya kepada rakyat. No one can go hungry in Malaysia. Tak ada rakyat yang kelaparan di negara ini. Tiada paksaan untuk turut serta. Tegasnya, adakah program memberi makan kepada orang yang berhak itu yang dituntut Islam satu kezaliman daripada seorang pendendam? Justru persoalannya di sini, mengapa pemimpin PAS ini koyak sangat sedangkan yang didakwa itu adalah pemimpin bersatu? Perbuatan awang ini seolah-olah beliau tidak boleh move on daripada kehilangan kerusi timbalan menterinya semasa era Perikatan Nasional. Adalah lebih baik jika beliau menyerahkan saja perkara ini untuk diselesaikan oleh mahkamah daripada membuat sindiran menerusi analogi yang tidak masuk akal. Tak patut tuduh Perdana Menteri pendendam dan zalim. Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati.